Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu bapa dan penjaga pelajar SAM Muhammadiyah Pekan Sabah, khususnya buat ibu bapa dan penjaga serta pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 STAM yang akan memulakan persekolahan pada hari Rabu bersamaan 24 Jun 2020. Saya Madam Suraya binti Abdul Ghaffar selaku PKHEM dan Ketua Warden SAM Muhammadiyah akan memberikan sedikit panduan kepada semua tentang permulaan sesi persekolahan esok. Waktu persekolahan bermula seperti biasa iaitu pada pukul 7.30 pagi. Oleh itu pelajar kenalah hadir seawal 7.15 pagi kerana ada beberapa peraturan atau SOP yang perlu dipatuhi. Bagi ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah, ibu bapa perlu menurunkan anak-anak ini di kawasan yang telah disediakan. Pelajar ini akan disaring suhunya sebelum dibenarkan naik ke kelas mereka. Pelajar perlu mematuhi tanda-tanda arah yang telah disediakan. Semasa di bilik darjah, pelajar akan duduk di meja yang telah pun disusun mengikut SOP Kementerian Pelajaran Malaysia dengan jarak 1 meter di antara satu sama lain. Pelajar dinasihatkan supaya sentiasa berada di dalam kelas yang ditetapkan sepanjang sesi persekolahan berlangsung di samping mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pada waktu rehat pula, pelajar digalakkan membawa bekas makanan dan minuman sendiri untuk membawa makanan yang dibeli naik ke bilik darjah. Pelajar akan makan dan minum di tempat duduk sendiri di dalam kelas dan berada di kelas masing-masing sepanjang waktu rehat. Bagi pelajar yang tinggal di asrama, garis panduan untuk mereka akan diberi sewaktu pendaftaran masuk asrama pada hari Selasa bersamaan 23 Jun 2020. Katil-katil pelajar telah disusun mengikut jarak ataupun mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh KPM. Pelajar asrama tidak dibenarkan menerima pelawat atau keluar outing atau balik bermalam sehingga 24 Julai 2020, melainkan ada hal-hal kecemasan dan mendapat kebenaran pengetua. Ibu bapa dan pelajar sekalian, marilah kita sentiasa mengamalkan amalan 3W iaitu wash, wear dan warn, serta mengelakkan 3C iaitu mengelakkan confined spaces, crowded places dan close conversation. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar kita dilindungi daripada wabak pandemik ini dan sentiasa dirahmati Allah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Fauziah binti Muhammad Saad, Perlengkaran Pentadbiran SAM Muhammadiyah, ingin menyampaikan beberapa perkara kepada tuan-puan tentang perjalanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah untuk sesi persekolahan yang akan bermula 24 hari bulan Jun ini. Okey, untuk makluman ibu bapa, dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran, perkara pertama yang pihak sekolah laksanakan ialah menyusun jadual PDPC dengan mengambil kira keperluan dan kesediaan guru serta murid. Di sini kami para guru telah membuat semakan rancangan pengajaran tahunan dan menyusun semula perancangan PDPC bergantung kepada situasi pelajar, takat mana kemahiran pelajar, ya, apabila mereka kembali semula ke sekolah ataupun apabila mereka berada di rumah sekarang ini. Pihak sekolah juga akan mengadakan pemantauan PDPC kepada guru-guru dan kita juga memberi bimbingan kepada guru-guru untuk memastikan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. Selain daripada itu, kita juga meminta guru-guru untuk mempelbagaikan kaedah penyampaian PDPC mereka.
Di sini guru-guru akan menggunakan kaedah blended, ya, di mana face to face dan juga secara online. Dalam masa pelajar-pelajar menjalani sesi PDPC, pelajar-pelajar memang duduk dalam keadaan penjarakan sosial, di mana setiap susun atur meja pelajar telah kita jarakkan 1 meter kiri kanan, depan dan belakang. Jadi kita mematuhilah penjarakan sosial itu. Dan PDPC pelajar juga tidak melibatkan aktiviti di luar. Semuanya berada di dalam kelas. Pembelajaran macam pelajaran sains pun diadakan di dalam kelas. Selain daripada itu, aktiviti sukan dan kurikulum secara bersemuka tidak dilaksanakan di peringkat sekolah dan juga di peringkat online. Kita menyusun pelajaran PJPK di dalam jadual PDPC, tetapi pelaksanaannya hanya secara teori di dalam kelas. Selain daripada itu, kita menggalakkan guru-guru menggunakan kreativiti masing-masing untuk melaksanakan PDPC mereka berdasarkan kesesuaian tempat. Untuk guru-guru yang mempunyai pelajar tingkatan 5 dan 6, mereka akan mengajar pelajar mereka secara face to face. Tapi untuk guru-guru yang mengajar tingkatan 1, 2, 3, 4, mereka menjalankan pembelajaran secara online, di mana guru-guru ini akan berada di dalam kelas dan mereka akan mengajar secara online dan akan dipantau oleh pihak pentadbiran. Terutamanya saya dan pengetua akan memantau bagaimana guru-guru ini mengajar secara online. Selain daripada itu, dalam proses pembelajaran dalam talian, bahan-bahan latihan yang diberi oleh guru kepada pelajar mungkin tidak dapat disemak secara manual, tetapi guru-guru boleh menyemak secara online ataupun pelajar-pelajar menyelesaikan kerja-kerja yang diberi oleh guru-guru mereka. Dan apabila pelajar pulang semula ke sekolah, ya, apabila pasal-pasal persekolahan mula dibuka, segala bahan-bahan itu akan dikutip oleh guru dan di situlah pentafsiran akan dibuat oleh guru-guru. Semua hasil kerja pelajar kita akan tafsir, ya, kita akan nilai. Walau bagaimanapun, pentafsiran ditangguhkan kepada pelajar-pelajar ini sehinggalah pelajar-pelajar datang semula ke sekolah. Jadi apabila mereka kembali ke sekolah, bahan-bahan kerja yang diberi oleh guru yang mereka buat di rumah, kita akan nilai, kita akan tafsir. Buat masa sekarang, anak-anak yang berada di rumah, pentafsiran tidak kita lakukan. Hanya apabila mereka kembali ke sekolah, barulah pentafsiran itu, bahan-bahan itu kita guna untuk sebagai bukti pentafsiran yang akan digunakan oleh guru-guru. Jadi di sini saya ingin memaklumlah kepada ibu bapa, kami pihak sekolah memang berusaha untuk memastikan anak-anak murid kita belajar. Sekiranya ada di kalangan mereka yang tidak dapat belajar sepanjang PKP, kita mengharapkan apabila mereka kembali, kami guru-guru akan cuba memberi semula pengajaran yang kita telah lakukan semasa PKP, mengulang semula pada pelajaran, dan kita akan memastikan bahawa pembelajaran itu dapat dilaksanakan untuk setiap tingkatan seperti yang sepatutnya, ya. Sebab itu rancangan pelajaran tahunan setiap mata pelajaran dibuat penyemakan semula oleh guru-guru, bergantung kepada pelajar-pelajar mereka, sejauh mana mereka boleh mampu belajar, sejauh mana mereka berhenti belajar, dan kita akan sambung semula. Jadi di sini saya mengharapkan ibu bapa tidaklah perlu bimbang, ya. Memang berbagai isu yang kita dengar, berbagai cerita yang kita dengar, tetapi kami pihak sekolah akan cuba sebaik untuk memastikan anak-anak kita belajar. Dan apabila kalau mereka naik ke tingkatan seterusnya tahun hadapan, kita pastikan mereka boleh mengikuti sesi persekolahan, sesi pelajaran
yang mereka akan ikuti untuk tahun seterusnya. Sebab kita akan membuat berbagai aktiviti di sekolah. Itu janji kami di sekolah. Kita akan buat yang terbaik mungkin untuk anak-anak kita di Samaria. Jadi itu saja yang saya dapat maklumkan kepada ibu bapa. Saya mohon maaf kalau sepanjang penerangan saya ini ada beberapa perkara yang mungkin ibu bapa perlukan jawapan. Boleh PM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang esok 24 hari bulan Jun 2020, hari Rabu, akan bermula era baru pembukaan semula sekolah selepas kita mengharungi PKP, PKPB dan PKPP, dan semua guru-guru sudah bersedia dari aspek mental dan fizikal untuk bertugas semula. Murid-murid SPM dan STAM akan memulakan persekolahan dengan new normal. Warga sekolah, guru, murid, staf mesti memastikan setiap diri dalam keadaan benar-benar sihat untuk hadir ke sekolah. Sentiasa menjaga jarak ketika berada di semua tempat dan keadaan. Sentiasa mencuci tangan dengan teknik yang betul. Elakkan di tempat-tempat yang bersesak-sesak, dan sentiasa berusaha untuk memakai penutup mulut dan hidung atau mask. Di kesempatan ini saya ingin berpesan agar sentiasa mematuhi Standard Operating Procedure atau SOP sepanjang berada di sekolah dan juga di asrama. Kita ingin memberi keyakinan kepada penjaga bahawa sekolah memang benar-benar bersedia untuk melaksanakan tahap keselamatan dan keselihatan murid dan mengutamakan dalam semua aspek aktiviti dan pergerakan murid. Namun begitu, suka juga saya memperingatkan kepada semua ibu bapa, penjaga agar terus memberikan sokongan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk memastikan kelancaran pembelajaran murid dengan memberi dorongan, motivasi berbentuk peralatan seperti gadget dan juga talian internet, terutama bagi murid-murid yang berada di rumah, terdiri pada tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Dan suka saya mengalu-alukan agar bapa, penjaga terus memberikan sumbangan sama ada berbentuk buah fikiran atau kewangan bagi meneruskan program-program kecemerlangan murid SPM STAM tahun 2020 ini. Setelah itu saya bagi pihak pengurusan sekolah mengucapkan selamat kembali semula ke sekolah bagi murid-murid SPM dan STAM pada tahun ini. Sekian, terima kasih.